Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar kepada semua pelajar-pelajar cikgu? Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sehat sahaja. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai CPR. CPR merupakan Cardiopulmonary Resuscitation yang terdiri daripada perkataan cardio iaitu jantung, pulmonary iaitu paru-paru, dan resuscitation iaitu pemulihan. CPR merupakan satu tindakan awal yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa mangsa yang terhenti pernafasan supaya dapat mengembalikan aliran darah dan pernafasan secara spontan. Dengan kata lain, CPR bermaksud bantuan hembusan pernafasan mulut ke mulut. Melalui cara ini, darah yang mengandungi oksigen akan terus mengalir ke otak dan organ lain hingga rawatan perubatan daripada pakar tiba. Baiklah para pelajar, untuk hari ini cikgu akan menerangkan berkaitan prosedur CPR. Selepas cikgu menerangkan prosedur CPR tersebut, cikgu akan menayangkan sedikit video pendek untuk para pelajar lebih faham. Seperti semua sedia maklum, prosedur CPR terbahagi kepada 6, iaitu D, danger, iaitu bahaya. Kedua, responsiveness, iaitu tindak balas. Ketiga, airways, iaitu laluan pernafasan. Yang keempat, breathing, yaitu bernafas. Yang kelima, CPR. Yang keenam, dan yang terakhir adalah ECC, yaitu external cardiac compression. Baiklah para pelajar sekalian, cikgu akan menerangkan satu persatu prosedur CPR. Prosedur CPR yang pertama adalah D, yaitu danger. Pastikan persekitaran mangsa dalam keadaan selamat daripada sebarang ancaman bahaya seperti objek tajam, punca elektrik dan kawasan yang tidak stabil. Yang kedua adalah responsiveness, iaitu tindak balas. Apabila didapati keadaan sekitar selamat, dekati mangsa dan periksa tindak balasnya. Tepuk bahu mangsa dengan kuat supaya dapat menyedarkan mangsa. Jika mangsa bertindak balas, tanyakan, "Kamu okey?" Jika sebaliknya, penyelamat perlu meminta pertolongan dengan menghubungi talian kecemasan. Hubungi talian kecemasan 999 untuk mendapatkan bantuan kecemasan. Kita beralih kepada prosedur yang ketiga, yaitu airways, laluan pernafasan. Para pelajar, baringkan mangsa yang cedera di atas permukaan yang rata dan keras. Jika mangsa dalam keadaan tertiarap, pusingkan badan mangsa. Melutut di sisi kepala mangsa. Keluarkan sebarang benda asing yang menghalang saluran pernafasan. Buka saluran pernafasan dengan mengangkat dagu dan dongakkan kepala mangsa. Seterusnya, breathing, yaitu bernafas. Para pelajar perlu lihat pergerakan dada mangsa dengan bunyi pernafasan dan rasa hembusan nafas menggunakan pipi. Jika tiada pernafasan, maka prosedur CPR perlu dilakukan. Kemudian, CPR. Jika tiada pernafasan, picit hidung mangsa untuk menutup lubang hidung dengan ibu jari dan jari telunjuk semasa hembusan diberikan. Lakukan hembusan udara dari mulut ke mulut sambil perhatikan pergerakan dada mangsa. Hembus 1 saat bagi setiap hembusan. Periksa kadar nadi mangsa dalam masa 10 saat. Kita beralih kepada prosedur yang terakhir, yaitu ECC, External Cardiac Compression. Para pelajar sekalian perlu periksa kadar nadi mangsa dahulu. Jika tiada, cari posisi pertemuan di antara tulang rangka dengan cuaran xiphoid, yaitu bahagian bawah tulang dada, dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Letakkan tumit tapak tangan bersebelahan jari telunjuk. Kemudian, letakkan tapak tangan kiri di atas tapak tangan kanan dan kemaskan jari jemari antara tapak tangan. Luruskan kedua-dua lengan hingga ke paras bahu dengan mencondongkan badan ke hadapan. Lakukan sebanyak 30 kali tekanan dengan ke dalam 5 cm dan tidak melebihi 6 cm pada kadar kelajuan 100 hingga 120 tekanan seminit.
Ulang langkah 5 dan 6 sehingga mangsa sedar. Baiklah para pelajar, cikgu akan menayangkan satu video yang menunjukkan demonstrasi bagaimana cara prosedur CPR dilakukan terhadap mangsa. Para pelajar boleh melihat video tersebut agar pelajar lebih faham dan dapat melakukan CPR jika berlaku kecemasan di luar maupun di dalam sekolah. Prinsip dan prosedur CPR. Langkah 1. Danger atau bahaya. Pastikan persekitaran mangsa dalam keadaan selamat daripada sebarang ancaman bahaya seperti objek tajam, punca elektrik dan kawasan yang tidak stabil. Langkah 2. Responsiveness atau tindak balas. Apabila didapati keadaan sekitar selamat, dekati mangsa dan periksa tindak balasnya. Tepuk bahu mangsa dengan kuat supaya dapat menyedarkan mangsa. Jika mangsa bertindak balas, tanyakan, "Kamu okey?" Jika sebaliknya, penyelamat perlu meminta pertolongan dengan menghubungi talian kecemasan. Langkah 3. Airways atau laluan pernafasan. Baringkan mangsa yang cedera di atas permukaan yang rata dan keras. Jika mangsa dalam keadaan tertiarap, pusingkan badan mangsa. Melutut di sisi kepala mangsa, keluarkan sebarang benda asing yang menghalang saluran pernafasan. Buka saluran pernafasan dengan mengangkat dagu dan dongakkan kepala mangsa. Langkah 4. Breathing atau bernafas. Lihat pergerakan dada mangsa, dengar bunyi pernafasan dan rasa hembusan nafas menggunakan pipi. Jika tiada pernafasan, maka prosedur CPR perlu dilakukan. Langkah 5. External cardiac compression atau tekanan pada dada mangsa. Periksa kadar nadi mangsa. Jika tiada, cari posisi pertemuan di antara tulang rangka dengan cuaran sipoid dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Letakkan tumit tapak tangan bersebelahan jari telunjuk. Letakkan tapak tangan kiri di atas tapak tangan kanan dan kemaskan jari jemari antara tapak tangan. Luruskan kedua-dua lengan hingga ke paras bahu dengan mencondongkan badan ke hadapan. Lakukan sebanyak 30 kali tekanan dengan kedalaman 5 cm dan tidak melebihi 6 cm pada kadar kelajuan 100 hingga 120 tekanan seminit. Langkah 6. Hembusan nafas. Jika tiada pernafasan, picit hidung mangsa untuk menutup lubang hidung dengan ibu jari dan jari telunjuk semasa hembusan diberikan. Lakukan hembusan udara dari mulut ke mulut sambil perhatikan pergerakan dada mangsa. Hembus 1 saat bagi setiap hembusan. Periksa kadar nadi mangsa dalam masa 10 saat. Diharapkan melalui video tersebut, sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar untuk lebih memahami berkaitan prosedur CPR. Dalam masa yang sama, pelajar dapat melakukan prosedur CPR tersebut apabila berlaku kecemasan sama ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah dengan cara yang betul. Oleh itu, cikgu harap pembelajaran hari ini sedikit sebanyak dapat memberi input kepada para pelajar sekalian dan diharapkan agar pelajar semua dapat mempraktikkan
apa yang telah cikgu ajar sebentar tadi. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari. Sekian dan Assalamualaikum.